Okey, yang pertama sekarang dah pukul 2.03 petang. Jadi, selamat petang cikgu ucapkan kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, semalam kita dah bercuti satu hari sempena hari kemerdekaan. Jadi, cikgu harap semua orang dah boleh kembali untuk bersedia untuk belajar pada petang ni. Petang ni kita akan belajar bahasa Melayu. Jadi hari ini hari Rabu 1 September 2021. Semua sihat Semua sihat? Sam, sihat Sam? Macam Sehat, macam penat Sam? sehat, sehat, sehat. Sihat bagus. Okey, baik. Kita teruskan hari ini. Kita nak tengok berkaitan dengan tajuk Hari Sukan Muhibah. Okey, Hari Sukan Muhibah. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kata majmuk. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kata majmuk. Tadi siapa yang masuk awal dia dapatlah tengok video berkaitan dengan kata majmuk. Okey, faham tak setakat tengok video tadi tu? Kata majmuk tu apa? Yang masuk awal. Boleh faham tak? Tahu, Yohang tadi masuk boleh. awal kan? Ada tengok tak? Ah, Ada tengok tak? Ada tengok tak video yang cikgu share tu? ada, ada, Ada ada. Faham Boleh faham Baik, jadi Ah, hari ni kita nak tak boleh tengok. faham. Tak boleh faham. Jadi hari ni kita Ah, nak tengok berkaitan dengan kata majmuk. Okey, macam mana apa itu kata majmuk. Jadi hari ni kita akan belajar berkaitan dengan kata majmuk. Jadi hari ni murid akan membina ayat menggunakan kata majmuk. Okey, kata majmuk dalam aspek tata bahasa. Jadi kriteria kejayaan dia, murid dapat menyatakan konsep kata majmuk dan murid dapat membina ayat menggunakan kata majmuk. Minggu lepas kita belajar apa? Kalau kamu masih ingat. Aspek tata bahasa juga. Minggu lepas. Boleh ingat tak? Kalau hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kata majmuk, minggu lepas kita belajar apa? Ingat tak? Siapa ingat hari Jumaat hari tu? Kita belajar apa? Tak ingat? Ingat tak ingat? Ingat tak? Tak ingat? Hari Jumaat hari tu kan cikgu tak buat kelas Google Meet dengan kamu, betul? ah, Jadi kamu ingat tak apa yang kamu belajar daripada slide yang cikgu bagi tu? Ke tak ada baca, terus tengok dekat kerja tak, je? tak ada baca. Aduh, hai. Aduh, hai. Cikgu dah agak dah ni. Ini mesti tak ada baca ni. Dia terus salin jawapan je. Betul Ramai macam tu Semua macam tu ke? Betul. Ibi pun senyum. Jadi semua tak ada baca pun. Okey, minggu lepas hari Jumaat tu sepatutnya kamu belajar berkaitan dengan imbuhan akhiran. Okey, imbuhan akhiran. Okey, imbuhan akhiran. Sebab sebelum tu kita belajar imbuhan awalan. Ingat lagi tak imbuhan awalan? Yang cikgu ajar imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni imbuhan yang terletak di hadapan kata dasar. Okey, contoh macam bermain. Main kata dasar. Jadi ber tu imbuhan awalan lah. Dia terletak di hadapan kata dasar. Boleh ingat? Boleh ingat? Okey, kalau macam imbuhan akhiran pula, kalau kata dasar dia main, imbuhan akhiran contohnya dia jadi mainan. Mainan. Kata dasar dia main tambah an. Jadi mainan. Okey. Aduh, cikgu ingat kamu baca, kamu tak baca, kamu terus salin jawapan je. Aduh. Okey, jadi hari ni
kita akan tengok berkaitan dengan kata majmuk pula. Jadi kita tengok buku teks muka surat 76, kata majmuk, Hari Sukan Muhibah. Siapa yang ada buku teks dekat dia, tolong buka dan tengok. Sebelum tu cikgu nak tanya, buku jilid 2 ada dekat kamu ke ada dekat cikgu? Aktiviti buka. Buku aktiviti. Tak Jilid ada di sini. tak ada pada kamu. Ah. Jadi buku jilid 2 tak ada pada kamu lah. Jadi ada dekat cikgu lah. Betul? Ada tak siapa-siapa yang ada buku jilid 2? Tak ada Buku jilid 2 dia warna oranye. Dia warna jingga. Yang ni jilid 1. Okay? Jilid 1. Jadi kita dah nak habis. Ada lagi berapa lagi? Ada berapa lagi? Ada berapa helai lagi? Ada lagi. Hari ni kita akan tengok muka surat 79. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 muka surat lagi. Lepas tu kita akan buat buku jilid 2. Jadi jilid 2 tu tak ada pada kamu Tak. Okey, kalau tak ada pada kamu, ada pada cikgu lah. Tapi cikgu pun letak dekat sekolah. Nanti kamu kena pergi ambil lah dekat sekolah. Boleh? Boleh Cikgu letak dalam troli. Tak boleh? Boleh. Okey, sebab yalah, sebab buku tu dulu cikgu tak berani bagi pada kamu terus, takut nanti hilang. Tak sempat guna lagi, nanti dah hilang. Rosak ke, koyak ke. Jadi cikgu pegang lah dulu. Okey, buku tu kita akan guna selepas habis buku jilid 1 lah. Baik, hari ni kita nak tengok buku teks muka surat 76. Tajuk dia Hari Sukan Muhibah. Baik, kita tengok dulu teks ni ada apa dekat sini. Baik, dekat dalam teks muka surat 76 ni ada berapa gambar? Gambar ada berapa? Siapa nak jawab? Tak ada buku tata bahasa. Ada, hari ni ada buku tata bahasa. Cepat. Hari ni ada buku tata bahasa dan juga buku bina ayat Baik, Tak dalam ada bahasa bina ayat. Baik, dalam gambar ni ada dalam muka surat 76 ni ada berapa gambar? 4. Ada 4 gambar. Okey, ada 4 gambar. Ini gambar yang pertama, tengok ni. Dia bangun tidur ni. Gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, dia tengah sarapan pagi tu. Ni gambar yang ketiga. Dan ini gambar yang keempat. Ingat yang mana yang pertama? Ni Ini yang pertama, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Baik, kita tengok teks dia pula. Dekat sini ada Hanif mendengar jam loceng berdering. Hanif bersiap dan memakai pakaian sukan di bilik tidurnya. Faham tak ayat ni? Hanif mendengar jam loceng. Tahu apa itu jam loceng? Ring. Ni yang warna merah ni. Ini dipanggil jam loceng. Berdering. Apa itu berdering? Berdering itu ada Apa maksud? Apa itu berdering? Ada bunyi. Berdering tu maksudnya dia keluarkan bunyi dia. Okey, dia keluarkan bunyi dia. Jam loceng tu bunyi. Boleh faham? Boleh faham tak? Sam, faham tak Sam? Faham. Faham. Okey, bagus. Seterusnya dia kata Hanif bersiap. Apa maksud bersiap? Hanif bersiap dan memakai pakaian sukan. Apa maksud? Hanif bersiap dan memakai pakaian sukan di bilik tidurnya. Apa maksud bersiap dekat sini? Rasa-rasa kamu Apa yang kamu faham? Hanif bersiap.
Apa maksud bersiap yang kamu rasalah? Apa itu maksud bersiap? Apa? Okey, Hani bersiap tu maksudnya dia bangun, jadi dia pergi mandi, gosok gigi apa semua. Lepas tu dia pakai baju lah. Itu maksudnya bersiap. Boleh faham? Boleh. Okey. Dan memakai pakaian sukan. Tahu apa itu pakaian sukan? Apa maksud pakaian sukan? Pakaian yang cantik, yang boleh. Pakaian yang kita pakai untuk bersukan. Itu maksud pakaian sukan. Boleh faham? Pakaian Pakaian sekolah. sukan maksudnya pakaian ataupun baju atau seluar yang kita pakai untuk bersukan. Itu maksud pakaian sukan. Boleh faham? Jadi kalau kamu pakai baju sekolah, uniform sekolah, kan? Baju uniform sekolah, boleh tak kamu guna untuk bersukan? Sesuai tak? Sesuai tak kalau pakai uniform sekolah untuk bersukan? Sesuai. Tak. Uniform sekolah tahu tak yang mana? Yang baju warna putih tu, yang dia ada collar tu, yang ada butang penuh tu. Tahu? Itu kemeja. Tahu tak? Tahu. Itu uniform sekolah. Okey. Uniform sekolah tak sesuai untuk pakai sukan. Kalau nak pakai pakaian sukan ni biasanya kita guna t-shirt. Tahu apa maksud t-shirt? T-shirt tahu t-shirt? Tahu. Tahu. Okey, baik. Di bilik tidurnya. Faham apa maksud bilik tidurnya? Tahu. Bilik yang tidur lah. Bilik yang dia tidur lah. Okey, itu bilik tidur. Baik, seterusnya. Hanif meminjam telefon bimbit ayahnya. Hanif meminjam. Faham apa maksud meminjam? Faham. Ya. Okey. Borrow meminjam. Dia pinjam telefon ayah ni. Telefon bimbit ni inilah. Telefon pintar ni, smartphone ni. Okey. Telefon bimbit. Telefon yang dipegang di tangan ni. Ini dipanggil telefon bimbit. Dia ada dua jenis telefon. Satu telefon bimbit, satu lagi telefon yang ada di rumah tu, yang tak boleh bawa ke mana-mana tu. iPhone tu. Home telephone yang ada wire tu kan. Betul? Okey, itu lain lah. Kalau telefon bimbit ni yang boleh bawa ke mana-mana, macam smartphone lah. Baik, dia menelefon Min Jun di meja makan. Faham apa itu meja makan? Faham Okey, baik. Seterusnya ada perkataan ruang lega. Ada ruang lega. Ada cermin mata. Ada badminton. Ada perkataan lantai simen. Ada perkataan pembesar suara. Ada perkataan bulu tangkis. Lepas tu dia ada bagi informasi bahasa. Kata majmuk ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna. Faham tak apa itu kata majmuk? Tadi yang masuk awal dia ada tengok video. Dalam video tu ada terangkan tentang kata majmuk. Kata majmuk ni apa? Kata majmuk ni ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan. Okey? Atau lebih yang mempunyai satu makna. Boleh faham? Ke tak boleh faham? Tak boleh faham. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, ni ialah cermin mata, betul tak? Ini cermin mata. Asalnya perkataan yang datang daripada kata majmuk cermin mata ni ialah cermin. Satu cermin, glass. Okey, cermin. Dan satu lagi mata. Okey?
Cermin tambah mata jadi cermin mata. Dia jadi satu makna saja, one meaning. Dan ini ialah cermin mata. Kalau cermin satu, mata satu, itu ada dua perkataan. Betul tak? Betul tak? Contoh lagi satu, jam tangan. Okey. Jam. Jam tangan. Jam tangan. Tapi bila sebut jam tangan, ini ialah jam tangan. Jam ni pakai di tangan. Jangan pergi pakai dekat leher pula. Okey? Boleh faham? Lagi satu, tali leher. Tahu, pernah dengar tali leher? Necktie. Yang pakai dekat leher tu. Pernah tengok tak? You hang pergi sekolah pakai tali leher kan? Betul? Itu pun sama. Kata majmuk juga. Dua perkataan tapi ada satu makna, satu maksud. Boleh Cikgu harap kamu jelas Tak jelas, tak faham, bagi tahu Baik. Jadi kita kena tengok konsep kata majmuk. Ini kata majmuk, ini definisi dia, perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna. Contoh kata majmuk yang cikgu boleh bagi contoh dekat sini, jam tangan, jalan raya, air mata. Okey? Kita tengok contoh penggunaan dia. Ayah Ali membeli jam tangan baharu. Ayah Ali membeli jam tangan baharu. Nombor 2. Kita mestilah mematuhi peraturan jalan raya. Jalan raya. Dan yang ketiga, Anis kesakitan sehingga menitiskan air mata. Tahu apa itu air mata? Air mata, tahu tak air mata? Semua tahu air kan? Air semua tahu. Okay, water. Mata. Mata. Jadi bila air mata, air yang keluar dari mata. Bila kamu menangis. Macam menangis lah. Bila kamu menangis, keluar air mata. Betul tak? Your tear. Betul? Tear bahasa Inggeris panggil. Okay. Boleh faham? Jadi ayat yang ketiga ni, Anis kesakitan. Dia sakit sampai keluar air mata. Menitiskan air mata tu sampai keluar air mata. Dia punya sakit tu sampai keluar air mata. Itu maksud dia. Boleh? Maksud dia. Jadi cikgu harap kamu salin kata majmuk ni. Nota kata majmuk ni dalam buku tata bahasa. Salin nota ni dalam buku tata bahasa. Cikgu rasa kata majmuk kita belum belajar lagi. Jadi belum ada dalam buku tata bahasa. Baik, seterusnya. Jom kita menggunakan kata majmuk untuk membina ayat. Sebelum tu ada lagi tak perkataan yang kamu tak faham? Tadi yang atas ni cikgu dah cerita kan? Betul tak? Jam tangan, jam loceng, pakaian sukan, bilik tidur, telefon bimbit, meja makan. Okey, ruang lega. Apa itu ruang lega? Tahu tak ruang lega tu apa? Tak tahu. Baik, kalau tak tahu kita tengok kamus. Kita tengok kamus Kita tengok kamus. Kamus, saya punya kamus di sekolah. Boleh use. Okey, kita tengok kamus. Cikgu, saya tak ada download. Apa? Okey, kita tengok yang pertama. Ruang legar. Baik, boleh nampak tak? Boleh nampak Ada yang tak nampak? Cukup besar kan Saya tak ada nampak. Okey, ruang lega tu apa? Dia kata ruang yang agak luas di sebelah dalam pintu utama sesebuah bangunan
biasanya terdapat tempat bertanya, tempat menerima tamu, tempat menunggu dan sebagainya. Lobby, foyer. Baik, kamu pernah tak pergi hotel? Tak pernah. Tak pernah. Okey, kalau tak pernah pergi hotel, pernah tak pergi dewan yang besar? Pernah. Tak pernah juga. Pernah. Dia selalu kalau dekat hotel dia nama dia lobby. Yang tempat kita reception tu, tempat nak masuk hotel tu, nak bayar dekat kaunter tu kan. Itu dipanggil ruang lega. Itu kalau hotel lah. Kalau dekat dewan yang besar dia ada satu tempat sebelum masuk ke dalam dewan tu. Dia tempat yang luas. Itu dipanggil ruang lega. Okey? Boleh? Tak boleh faham? Boleh. Kalau tak boleh faham, cikgu kena tunjuk. Boleh lah. Kena tunjuk ni lah. Cikgu kena tunjuk gambar. Okey, kena tunjuk gambar. Sekejap Okey. Contoh. Ini. Sebelum masuk sesebuah hotel ke contoh dia ada satu ruang lega. Ini dipanggil ruang lega atau dipanggil lobby. Lobby. Okey. Tempat reception. Okey. Ni contoh. Okey. Ni contoh hotel yang besar lah. Macam ni hotel mana ni? Okey. Mana lagi contoh? Kalau dalam shopping mall, pernah pergi shopping mall tak? Lama dah tak pergi shopping mall kan? Pernah. Okey. Tetapi ada coronavirus tak pernah. Ya, betul. Ya, betul. Sekarang kita dah tak dapat pergi shopping mall sebab ada coronavirus. Okey, kalau lobby di shopping mall biasanya macam ni lah. Dia besar. Dia ada kawasan yang lapang, kawasan yang luas yang orang boleh duduk. Okey. Pernah tengok tak macam ni? Pernah tengok tak? Tak pernah. Kalau dekat Aeon tu dekat tengah-tengah tu dia ada macam apa? Dia ada macam pentas stage yang orang menari dan sebagainya. Cikgu tunjuk yang ni lah, Mahkota Parade. Pernah pergi tak Mahkota Parade? Mahkota Parade dekat Melaka. Pernah pergi ke tak pernah? Tak tahu. Susah nak cerita kalau tak tahu. Okey. Ni contoh lobby. Contoh lobby ataupun dipanggil sebagai ruang legar. Dalam bahasa Melayu, ruang legar. Bahasa Inggeris, lobby. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Ibi faham. Yang lain boleh faham tak? Tak boleh faham. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Pernah pergi tak Maidin Tampin? Yo, ada. Cikgu rasa Maidin Tampin ramai orang pernah pergi. Kita tengok lobby Maidin Tampin. Mana gambar dia? Tak ada ni, bukan lobby Maidin Tampin ni. Dia bukan Maidin Tampin, dia Maidin Pulau Sebang. Tak boleh pergi. Ya, betul. Cikgu tahu corona tak boleh pergi. Tapi kamu pernah pergi sebelum corona dulu, betul tak? Tak boleh. Pernah pergi tak sebelum corona dulu? 19 Pernah kan? ada. No. Pernah pergi kan? Maidin Tampin pernah pergi kan? Maidin Tampin mesti pernah pergi. Okey. Maidin Tampin dia ada kawasan apa dipanggil sebagai lobby. Ni contoh dekat kawasan Mary Brown ni. Yang lapang ni kan. Baik.
Yang ada orang jual kereta lah. Betul tak? Hmm. Kan ada nampak tak? Dekat sini ada orang jual kereta. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Cikgu dah tak tahu nak bagi contoh yang mana lagi dah. Aduh. Jadi lobi ataupun ruang lega ni kawasan yang lapang. Kawasan yang luas di dalam sesebuah bangunan lah biasanya. Kalau dalam cerita ni berkaitan dengan Dewan. Dewan Badminton. Okey, dalam buku teks muka surat 76 tu. Baik, seterusnya perkataan yang kedua. Apa perkataan yang seterusnya? Apa perkataan yang seterusnya? Cermin mata. Cermin mata dah tahu kan? Okey, cermin mata dah tahu. Badminton. Tahu badminton? Tahu. Bag ni. Yang baju merah ni dia tengah galas badminton. Seterusnya lantai simen. Tahu apa itu lantai simen? Lantai simen. Faham tak apa itu lantai simen? Kalau tak tahu kena tunjuk gambar kak. Kita tunjuk gambar. Supaya senang kamu tengok Okey, kita tengok gambar. Lantai simen. Ni contoh lantai simen. Ni lantai simen. Boleh? Lantai simen. Lantai ni tak ada tile. Dia guna simen saja. Boleh? Boleh faham? Ya, Yuhang. Kenapa? Oh. Faham tak apa itu lantai simen? Faham ke tak faham? Cikgu, Ya. saya punya internet ada connection. Internet tak ada. Saya guna data. Guna data. Okey, lepas tu? Lepas tu, Internet lag. Kamu masuk awal sangat. Lepas tu data habis ke apa? Okey, baik. Kalau kamu tengok yang ni dia guna mozaik ataupun tile. Boleh faham? Macam dekat rumah kamu biasanya, betul tak? Ni yang kotak-kotak ni. Kan? Ini mozaik ataupun tile dipanggil. Jubin dalam bahasa Melayu. Tapi kalau lantai simen dia macam ni. Dia kosong aja. Dia tak ada mozaik, dia tak ada tile apa semua, tak ada. Dia kosong macam ni Macam ni. Lantai simen saja. Okey, ataupun yang nampak lebih jelas macam ni. Dia tak ada apa-apa tile, kosong. Okey, jadi itu dipanggil lantai simen. Boleh faham? Okey, Ibi angguk. Yang lain cikgu tak tahu. Cikgu tanya tak nak respon. Baik, seterusnya perkataan apa? Seterusnya perkataan apa? Pembesar suara. Okey, pembesar suara. Pernah dengar tak apa itu pembesar suara? Tak pernah dengar? Dalam bahasa Melayu tak pernah dengar pembesar suara? Dalam bahasa Inggeris kita panggil speaker. Speaker tahu speaker? Tahu. ini cikgu saya audio off. Saya Ini tak boleh dengar you. tak boleh dengar suara cikgu? Halo? Boleh dengar suara cikgu tak? Ni speaker dia warna ni. Boleh Boleh dah. Sudah boleh. Boleh. Okey, bila sebut pembesar suara speaker speaker. Ini speaker. Boleh, ada macam-macam jenis speaker. Kalau dalam gambar tu speaker dia speaker lain. Betul tak? Ini. Speaker dia yang Zekai tunjuk tu. Itu contoh speaker.
Speaker ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pembesar suara. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh faham senang cikgu. Okey. Dan yang terakhir, bulu tangkis. Apa itu bulu tangkis? Pernah dengar bulu tangkis? Tak pernah. Tak pernah juga. Okey, tak apa. Kita tunjuk lagi gambar. Kita tunjuk lagi bulu tangkis pula. Okey, bulu tangkis tu shuttlecock. Pernah dengar tak shuttlecock? Yang orang main badminton. Ni. Ini bulu tangkis. Boleh? Badminton vs badminton. Okey, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita panggil bulu tangkis. Bulu tangkis. Bahasa Inggeris shuttlecock. Bahasa Cina panggil apa? Rim shuttlecock. Oh, lag oh. Rim shuttlecock. Shuttlecock juga. Bahasa Cina panggil shuttlecock juga. Máu chiếu. Máu chiếu. Máu chiếu. Okey. Jadi faham 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 semua ni? Ruang lega tadi yang ada dekat kawasan Dewan ke yang kawasan lapang, kawasan besar yang luas. Okey, cermin mata. Back saya lag tak? Ya, Yuhang tadi kamu agak lag. Kamu cakap tadi sangkut-sangkut. Okey, badminton, yang kita letak raket badminton. Lantai simen, lantai yang tak ada tile ataupun tak ada jubin, tak ada mozaik. Okey, lantai yang letak simen saja. Pembesar suara tu speaker. Kalau dalam gambar ni, kalau kamu tengok dalam gambar ni ada speaker dekat atas tu macam dekat sekolah kita. Okey. Dan yang terakhir bulu tangkis. Bulu tangkis tu shuttlecock yang orang guna untuk main badminton. Boleh? Boleh faham? Sekejap lagi kamu kena buat ayat ni. Kalau kamu tak faham, kamu tak tahu buat ayat. Jadi kena faham dulu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Cikgu saya punya asli. Banyak. Okey, baik. Sekarang kita tengok yang pertama, perkataan yang pertama, ruang lega. Yang kedua, cermin mata. Yang ketiga, badminton. Baik, kita nak buat ayat macam mana berdasarkan gambar ni? Kita tengok dulu orang yang pertama ni. Nama dia apa? Apa nama orang yang pertama ni? Cepat, kita nak buat ayat ni. Hanif. Baik, tengok mula-mula Hanif. Dia pakai baju tidur lagi. Lepas tu, yang ni siapa ni baju merah ni? Ini Hanif. Ini siapa? Hanif juga. Baik, sekarang kita tengok. Hanif ni, dia telefon siapa? Hanif telefon siapa? Telefon bapa. Telefon bapa. Minjun. Minjun tu siapa? Minjun tu kalau punya baju. Ya ke? Ni siapa tadi? Baju merah ni siapa? Hanif. Okey, Hanif pakai baju warna merah. Okey. Lepas tu Hanif telefon siapa? Bapa. Telefon bapa? Minjun. Telefon ayah? Minjun. Hanif telefon Minjun. Dia telefon Minjun kan? Minjun tu siapa? Siapa Minjun? Rasa-rasa kamu lah. Siapa Minjun? Minjun tu nenek dia ke? Siapa Minjun tu? Oi, lambat respon Cermin mata itu. Cikgu tanya soalan cikgu. Minjun tu siapa?
Cikgu. Ha? Cikgu. Apa? Minjun tu siapa? Saya. Ha? Okey, Hanif dengan Minjun ni siapa? Mereka ni siapa? Minjun tu saya. Kawan Hanif. Ibi cakap kawan Hanif. Jadi Minjun tu ialah kawan kepada Hanif. Betul? Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni, yang gambar yang kedua ni, Hanif ada pakai cermin mata tak? Ada pakai tak? Tak ada. Tak ada. Mungkin dia belum pakai. Macam Sam lah. Tengok, sekarang dah pakai cermin mata. Dekat sekolah tak pakai cermin mata pun, sekarang dah pakai cermin mata lah. Hui. Baik, kita tengok. Dalam gambar ni dia pakai baju merah, betul tak? Jadi bila gambar yang ketiga ni ada orang yang pakai baju merah juga. Jadi cikgu andaikan dia ni adalah siapa? Kalau yang ni pakai baju merah, nama dia Hanif. Yang ni pakai baju merah, nama dia apa? Hanif. Hanif jugalah kan? Aduh, hai. Okey, Hanif dengan siapa ni rasa-rasanya? Minjun. Okey, Hanif dengan Minjun. Okey. Perkataan yang pertama ialah ruang lega. Ruang lega. Jadi Hanif dengan Minjun ni buat apa dekat ruang lega ni? Buat apa? Okay, kita nak buat ayat ni. Kita nak buat ayat. Okay, kita dah ada subjek dia. Subjek dia ialah Hanif dan juga Minjun. Boleh? Subjek dia Hanif dan Minjun. Lepas tu ada perkataan ruang lega. Apa yang kita boleh buat ayat dengan menggunakan perkataan ruang lega? Ruang lega tadi cikgu cakap ruang lega ni ada dekat mana? Ada dekat mana? Tak tahu. Loh, tadi cikgu punya cakap. Ruang lega ni ada dekat mana? Sangat lag cikgu. Cikgu lag ke kamu lag? Tahu? Yang lain boleh dengar suara cikgu? Boleh. Cikgu lag tak? Saya boleh. Tetapi boleh sedikit. Atau lek. Cikgu tak ada lag. Jadi cikgu tak lag. Yang lag Yuhang. Okey, cikgu tanya lagi sekali. Tadi cikgu ada tunjukkan gambar ruang lega. Ingat tak? Cikgu ada tunjuk lobby. Betul tak lobby? Betul. Lobby hotel, lobby shopping mall. Betul tak? Tapi mereka dua ni, Hanif dan juga Mingjun, mereka nak pergi mana ni? Rasa-rasa kamu lah. Mereka nak pergi mana? Mereka nak pergi mana ni? Cepat fikir sikit. Petang-petang ni kita kena fikir sikit. Lobby. Okey, lobby cikgu tahu. Lobby tu maksudnya ruang lega. Okey, lobby maksudnya ruang lega. Soalan cikgu, mereka nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni dua-dua orang ni? Rasa-rasa kamu lah. Kalau tengok pada pakaian mereka, apa yang mereka bawa, mereka nak pergi mana? Shopping mall? Hotel? Mereka nak pergi mana tu? Cuba tengok. Cikgu tunggu kamu. Cikgu tak nak bagi jawapan. Kalau bagi jawapan, kamu tak nak fikir. Cepat. Hanif dengan Minjun tu, mereka nak pergi mana tu? Dia nak pergi ke Apa Aina? ruang lega. Ya, cikgu tahu ruang lega. Tapi di ruang lega tu di mana rasa-rasanya?
Shopping mall. Shopping mall. Game store. App store. Okey, baik. Mereka ni nak pergi main badminton sebenarnya. Boleh? Mereka nak pergi main Lipat badminton. dulu. Jadi mereka berada di ruang lega mana? Dewan? Dewan badminton. Hai. Okey, ruang lega. Hanif dan Minjun berada di ruang lega Dewan badminton. Boleh? Ayat simple je ni. Ayat mudah je. Boleh? Faham? Hanif dan Minjun berada di ruang lega Dewan badminton. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua, cermin mata. Siapa yang pakai cermin mata? Hanif. Buat ayat sikit. Buat ayat sikit. Siapa yang pakai cermin mata tadi? Hanif. Okey, buat ayat. Hanif. Hanif. Hanif Hanif apa? Cermin mata. Memakai cermin mata. Hanif memakai cermin mata. Boleh? Tak boleh? boleh. Boleh. Okey, cermin mata ni Boleh. dia punya penjodoh bilangan apa? Tahu apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan itu. Ingat lagi tak? Contoh. Kalau pensel penjodoh bilangan dia apa? Sebatang pensel, betul tak? Okey, kalau cermin mata, apa? Se apa? Dia ada dua. Bila ada dua jadi apa? Sebatang cermin mata. Sebatang cermin mata. Okey, kasut. Kasut tahu kasut? Kasut tahu kasut? Sepasang. Boleh? Boleh. Jadi Hanif memakai sepasang cermin mata. Baik, badminton. Apa itu badminton? Beg untuk letak badminton. Bag untuk letak raket badminton. Raket. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, mereka berdua kan? Ataupun kalau tak nak guna mereka berdua, nak guna seorang aja pun boleh. Siapa yang galas badminton tu? Letaklah satu nama. Hanif. Hanif lagi. Okey, Hanif juga Membawa. Nampak tu dia letak dekat badan dia. Itu kita panggil apa? Menggalas. Tahu menggalas? Tak tahu. Menggalas tu carry lah. Kamu angkat, letak dekat badan. Boleh faham? Carry. Oh. Okey, sekejap C-A-R-R-Y. Okey, sekejap. Guru besar telefon. Sekejap Okay. Hello. Ya. Oh, ya. Okey. Sekejap. Nanti saya bagi cikgu Sebab saya tengah kelangan tahun 3. Okey. Saya lewat-lewatnya pukul 3 cikgu 去好个学校。 Okey, kita sambung balik. Tadi dekat mana Lupa lah cikgu. Kat mana tadi? Menggalas. Okey, menggalas. Okey, tengok ni. Contoh, ini beg. Nampak beg? Nampak. Okey, kalau cikgu buat macam ni. Ini menggalas. Kata kerja dia menggalas beg. Boleh? Boleh faham? Boleh faham tak? Kalau macam ni.
Mana ada beg plastik tak? Beg plastik pun tak ada. Okey, contohlah beg ni. Ada tali. Cikgu pegang macam ni. Nampak ni? Ni. Oh. Ini menjinjing. Tak nampak, cikgu. Tak nampak. Ni contoh ah. Contoh kalau kamu pergi Speedmart kan. Beli barang, dia bagi beg plastik. Betul tak? Hmm? Betul tak dia bagi beg plastik? Kamu pegang Betul. macam ni kan? Kamu pegang macam ni. Betul tak? Betul. Kan? Kamu pegang macam ni. Ini dipanggil menjinjing. Ha, yang ni kata kerja mengguna tangan lah. Menjinjing. Membawa mengguna tangan, menjinjing. Yang tadi galas. Kamu letak dekat belakang badan. Ha, ada beza dia. Ada beza dia. Jadi kalau dalam gambar ni dia menggalas ataupun menyandang pun boleh juga. Ha, ada banyaklah kata kerja dia. Okey, jadi Hanif menyandang beg. Oh, lambat ah. Dia juga menggalas beg badminton. Boleh? Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Okey, ada kata majmuk lantai simen. Lepas tu ada kata majmuk pembesar suara dan ada kata majmuk bulu tangkis. Okey, lantai simen. Ha. Apa lantai simen yang ada kat situ? Apa maksud lantai simen? Okey, cikgu nak tanya dewan sekolah kita. Dewan sekolah kita lantai simen ke lantai yang ada tile? Lantai simen. Ha? Lantai simen. Dewan sekolah kita lantai simen. Sebab dewan sekolah kita tak ada tile, tak ada jubin. Okey, jadi dewan sekolah kita lantai simen. Jadi mereka bermain badminton ni di mana? Di lantai simen. Mereka bermain badminton di dalam gelanggang yang berlantaikan simen kan? Betul tak? Tapi kalau warna hijau ni biasanya guna yang rubber tu getah. Tapi tak tahu lah dia bagi perkataan lantai simen. Okey. Kita pun buat ayat pakai lantai simen lah. Okay, jadi mereka bermain badminton di gelanggang yang berlantai simen. Lagi apa lagi yang ada dalam dewan tu? Cuba tengok. Ada perkataan pembesar suara. Macam mana nak buat ayat? Di dalam dewan badminton itu Ada pembesar suara. okey. Di dalam dewan itu terdapat pembesar suara. Okey, yang terakhir. Bulu tangkis. Shuttlecock. Siapa yang pukul shuttlecock tu? Letaklah satu nama. Badminton. Siapa? Orang yang memukul. Siapa yang smash? Okey, Hanif. Hanif buat apa? Hanif memukul Hanif mengubul shuttlecock. bulu tangkis dengan Bulu tangkis dengan badminton. Hanif memukul bulu tangkis dengan kuatnya pun boleh. Okey. Boleh. Dah lama tak membina ayat ni. Dia punya pick up dia lambat. Slow lah. Okey. Baik. Jadi dah siap kita bina ayat. Cikgu nak kita baca ayat-ayat ni. Okey. Kemudian nanti kita akan salin dalam buku bina ayat. Okey. Cikgu nak. Ada 6 nahwu tulis. Ya, ada 6 ayat. Baik. Cikgu nak seorang baca ayat yang pertama ni. Siapa nak baca? Okey, Yuhang baca. Hani dan Mengjun berada di ruang dewan badminton. Okey, terima kasih Yuhang. Yang kedua? Okey, Yang Zekai.
Hanif memakai sepasang cermin mata. Okey, bagus. Seterusnya yang ketiga. Ibi. Dia juga menggalas spek badminton. Baik, yang keempat. Jason Lim. Mereka bermain badminton di gelanggang yang berlantai Simen. simen. Baik, yang kelima. Sam Hauser. Di dalam dewan itu terdapat pasar Suara. 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 Okey, bagus. Yang keenam tadi. Wee Jason. Hanif memukul bulu tangkis dengan Kuatnya. kuatnya. Okey, baik. Sekarang, cikgu nak nanti kamu salin semua ni dalam buku bina ayat. Okey, ada 6 ayat. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu, 1 September 2021. Jadi salin dalam buku bina ayat. Arahan dia bina ayat berdasarkan kata majmuk, buku teks, muka surat 76. Jadi kamu salin balik. Nombor 1, tulis ruang lega. Hanif dan Minjum berada di ruang lega Dewan Badminton. Lepas tu selang satu baris, kong satu baris. Nombor 2 pula. Boleh? Jelas apa yang kamu kena buat? Boleh faham tak? Mati. Okay? Boleh. Ada 6 semua. Semua ada 6 ayat. Okay? Jadi siapa nak screenshot, boleh screenshot. Kalau tak nak screenshot, nanti boleh ambil terus daripada Google Classroom. Cikgu share dekat Google Classroom slide ni. Okay? Faham? Boleh faham? Baik, kalau boleh faham, kita pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu rumusan kemahiran yang kita pelajari hari ini. Jadi, dari tadi, daripada awal tadi sampai sekarang, kita belajar tentang apa sebenarnya? Hari ini kata apa yang kita belajar? Kata saya tak tahu. Kata saya tak tahu? Majmuk. Kata majmuk. Yuhang, kata majmuk. Kata saya sudah. Okey, kata majmuk. Jadi hari ni kita belajar kata majmuk. Jadi masa kita belajar kata majmuk tu, kita buat apa dengan kata majmuk tu? Untuk buat apa? Main. Main? Bukan. Tadi kita belajar kata majmuk, kita buat apa dengan kata majmuk tu? Kita buat. Selepas kita dah faham apa itu kata majmuk, contoh-contoh kata majmuk, lepas tu kita buat apa dengan kata majmuk tu? Bina. Bina ayat. Kita bina ayat. Jadi hari ni kita bina ayat menggunakan kata majmuk. Boleh, Yuhang? Boleh. Okey, baik. Jadi hari ni kita tengok buku aktiviti muka surat 79. Kita nak lengkapkan teks ni yang tak lengkap. Jadi dekat sini dia ada bagi gambar dan juga dia ada bagi kata majmuk. Okey, dia ada bagi kata majmuk. Ya. 3 minit left Ya, cikgu tahu. Ni sikit je lagi ni. Sikit lagi. Nak habis dah. Okey, penduduk Taman Indah mengadakan kenduri kesyukuran. Mereka bekerjasama membuat persiapan. Beberapa orang membawa apa? Periuk elektrik dan apa? Dan apa? Tongges. Tonggas. Tempat berkumpul ialah Dewan Taman Indah. Mereka mendirikan kemah di mana?
Balai raya. Balai raya. Mereka juga menurunkan apa tu? Meja makan. Meja makan dari sebuah lori. Selepas itu mereka menyusun apa? Ke Menyusun apa ni? Kerusi plastik. Kerusi plastik dan memasang apa? Pasang apa tu dekat meja? alas meja. Alas meja. Pada hari itu pengunjung sangat ramai. Mereka memberikan apa? Oh no. Bagi apa tu? Memberikan apa? Sagu hati. Sagu hati kepada murid yang berjaya. Murid-murid yang berjaya itu mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Mereka juga menikmati makanan yang disediakan. Itu sahaja. Senang kan? Jangan lupa tulis hari dan tarikh dekat buku aktiviti kamu. Nanti dah siap, hantar ambil gambar dan hantar dekat Google Classroom. Boleh faham? Saya tak siap. Boleh faham. Yuhang ingat kerja hantar Yuhang. Ambil gambar dan hantar dekat dalam Google Classroom. Boleh? Boleh. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada, itu saja. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye. Sama-sama. Bye. Okey. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye.